Salam sejahtera, salam ceria dan salam Sarawakku sayang. Hari ini kita akan bersama Dr. Sufian ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan iaitu program Sarawak Autos Festival 2022 yang keempat. Ya, untuk pengetahuan anda semua, di sini kita ada ceramah Surakiana mengenai legasi penulisan sejarah Sarawak di kalangan generasi muda masa kini. Ya, penceramah kita pada pagi ini adalah Dr. Sufian Mansor, iaitu beliau merupakan pengerusi Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Betul, Doktor? Halo, Doktor. Okey, untuk pengetahuan anda semua, kepakaran beliau adalah dalam sejarah China moden dan sejarah Malaysia. Lebih kepada Sarawak nak, Doktor Noor? Ya, betul. Betul lah, Doktor. Okey, tujuan dan objektif program kita pada hari ini adalah untuk memahami mengenai legasi penulisan di Sarawak, menerangkan tanggungjawab dan peranan generasi muda masa kini dalam penulisan dan memupuk minat generasi muda masa kini dalam bidang penulisan. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan program kita seterusnya kepada Dr. Sufian kita. Dipersilakan, Doktor. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada terima kasih kepada moderator hari ini yang memperkenalkan saya. Tadi ada kesilapan kesilapan teknikal tadi, saya terlupa nak unmute tu tadi. Sebenarnya saya adalah ketua program ya sejarah di Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan sekarang ini, dan juga saya mengucap terima kasih juga kepada pihak pustaka kerana sekali lagi menjemput saya untuk memberi pandangan, pendapat ya tentang penulisan sejarah di Sarawak, dan saya harap bahawa perkongsian idea cara ini dapat memberi, mencipta dan juga memantapkan lagi penulisan sejarah itu sendiri ya. So untuk itu saya ada slide untuk ketengahkan di sini. Saya cuba share ataupun kongsi sama saya punya slide hari ini. Saya harap semua nampak slide saya hari ini di depan itu. Di mana inilah tajuk, nampak ya, saya harap semua moderator mungkin nampak lah ya dia punya tu. Jadi saya punya tajuk hari ini seperti yang dinyatakan oleh pihak moderator tadi, bahawa tentang legasi penulisan sejarah Sarawak dan dalam kalangan generasi muda masa kini ya. Ini kita lihat tajuk yang diberi oleh pihak pustaka kepada saya untuk memberi maklumat ya tentang perkembangan penulisan dan kesastraan Sarawak ini, khususnya dari segi sejarah itu sendiri ya. Dan ini juga bertepatan dengan apa dianggap sebagai siri yang diadakan oleh pihak pustaka, iaitu Seri Ceramah Surakiana ya, kalau kita lihat dalam konteks ini. Dan kalau berbicarakan tentang sejarah atau penulisan itu, ia menunjukkan bahawa sejarah itu, sebelum itu saya membicarakan tentang penulisan, saya ingin memberi maklumat secara ringkas apa itu sejarah dalam konteks ini, di mana secara umumnya saya tidak membicarakan secara detailnya. Kalau kita lihat bahawa sejarah ini adalah satu perkara berkenaan dengan masa lepas ataupun satu peristiwa masa lepas lah. Jadi semua orang ada sejarahnya itu sendiri ya, dan dia disampaikan melalui memori seseorang, melalui sama ada disampaikan melalui lisan atau bertulis. Setengah negara-negara tertentu, masyarakat tertentu, dia mempunyai satu budaya
menyimpan memori kolektif ini, sejarah mereka menerusi lisan itu sendiri dan turun-temurun kepada satu generasi ke generasi yang berikutnya. Itu tradisinya, khususnya masyarakat Afrika misalnya, banyak mempunyai peranan di situ sebab perkembangan tulisan itu belum lagi dilihat sebagai satu yang berkembang ketika itu, dan masyarakat lebih moden ketika abad-abad yang lepas. Kalau kita lihat bahawa mereka mula telah merakam sejarah itu menerusi tulisan, jadi ini yang kita lihat bahawa sudah menjadi satu penting. Kerana mengapa perkara ini penting untuk dirakam dan dirakam menerusi lisan dan juga bertulis ini, kalau kita lihat dia penting untuk penentuan dasar, penentuan dasar, perancangan suatu dasar agar dapat dibaki masa depan. Sebab kita perlu memandang ke belakang untuk melihat perkembangan yang berlaku sebelum ni. Apakah masalah sesuatu itu dan bagaimana nak menyelesaikannya. Jadi kita dapat menghurai dan membaiki kesilapan lepas itu agar dasar-dasar dan juga pembangunan kita itu tidak terjejas. Itu pentingnya sejarah itu sendiri, Dan setengah-setengah negara melihat sebagai satu jati diri lah. Sebab untuk mengenal satu bangsa, mengenal sesuatu masyarakat itu, kita kenal dia punya sejarah itu. Sebab itu dia akan mewujudkan kolektif kesepaduan dalam masyarakat itu untuk bersatu. Bahawa dia mengenang bahawa inilah peristiwa manis dan pahit yang mereka lalui, dan ini akan membentuk cita-cita yang besar kepada masyarakat itu untuk sebuah negara itulah, Dan akhirnya kalau kita lihat bahawa amalan sejarah ini akhirnya untuk direkod dan ditulis menjadi penulisan sejarah. Itu yang kita lihat bahawa perkembangan awal ini membawa kepada penulisan sejarah yang banyak berlaku di Eropah, di Asia kalau kita lihat, dan seterusnya kalau kita lihat kepada proses perkembangan dunia itu sendiri. Penulisan juga berfungsi merakam semula peristiwa sejarah lampau agar tidak ditelan zaman, akan menjadi tauladan pada hari ini. Usaha-usaha dilakukan oleh sejarawan sebenarnya telah dilakukan sejak dahulu sehingga hari ini, kalau kita lihat. Dan mereka membentuk pelbagai tema lah. Tapi yang awal tu tema-tema politik itu penting, Kalau kita menjejak penulisan sejarah zaman awal, kalau kita lihat banyak, kalau di barat itu dia akan terkenal dengan Herodotus, dengan tulisan pertama tentang peristiwa-peristiwa sejarah di Yunani, berkenaan dengan perang di Greek dengan negara-negara di kepulauan Yunani itu, wujudkan hasil karyanya Historia itu sendiri, yang merupakan satu yang sering kalau kita lihat di Eropah itu dia akan melihat Historia itu sebagai satu-satunya karya pertama sejarah itu. Sebab itu munculnya sejarah ataupun penulisan lain di Eropah, Dan ini juga tidak terkecuali dalam bangsa Arab dan juga Islam itu sendiri, apabila Ibn Khaldun menulis tentang buku-buku sejarah, yang antaranya kalau kita lihat penulisannya adalah kitab Al-Idbar, ditulis berkenaan dengan orang Islam di utara Afrika, dan yang boleh katakan masterpiece penulisan beliau iaitu Muqaddimah. Ini merupakan satu daripada karya yang menjadi penting bagi tokoh Ibn Khaldun ini dalam masyarakat Arab dan juga Islam pada sekitar abad ke-16 dan sebagainya. Kalau kita lihat di situ, pada abad awal-awal abad inilah, kalau kita lihat. Dan juga tidak kecuali di benua di rantau Cina, adanya tokoh sejarah pertama Suma Qian yang menulis Siqi, iaitu historical record tentang ketamadun Cina daripada awal pemerintahan itu sampailah ke Negeri Han. So kita lihat bahawa amalan merekod, menulis sejarah ini dia tidak terkecuali menulis geografinya atau bangsanya. Semua tu ada. Termasuklah kita lihat di China dan juga merentasi sampai ke India misalnya. Salah seorang tokoh penting klasik India penting adalah Kalhana, dia menulis tentang sejarah Raja Kashmir. Dia bertajuk
bukunya bertajuk Raja Tara Gini, The River of Kings, yang merupakan satu karya yang penting, yang klasik di India ketika itu. Jadi kita lihat bahawa perkembangan penulisan sejarah itu dia berkembang. Ada satu tidak terhad ataupun tidak terkecuali pada satu bangsa, tapi semua bangsa itu menginginkan supaya sejarah itu ditulis. Itu kita lihat. Dan sampailah kalau kita di rantau kita ini, di Kepulauan Melayu ini, di Asia Tenggara ini, karya-karya sejarah itu sudah ada, tetapi dalam bentuk yang bercampur baur dengan sastra. Kita lihat ini, kita lihat bahawa maklumat-maklumat yang tentang sejarah itu secara umumnya tidaklah nampak sejarahnya, tetapi ada elemen-elemen yang menyentuh tentang sejarahnya. Contohnya kalau kita lihat karya-karya Sulalatul Salatin misalnya, Hikayat Misa Melayu, Tufat An-Nafis, merupakan karya-karya yang dikarang oleh tokoh-tokoh tertentu untuk menerangkan tentang sejarah negara itu, tetapi bercampur baur lah dengan sastranya. Itu yang kita lihat bahawa sejarah Barat tidak mengakui sastra itu sebagai sejarah itu sendiri. Tapi itulah budaya dan juga pemahaman masyarakat tertentu tentang sejarah. Jadi pemisahan sastra dan sejarah pada ketika sebelum kedatangan Barat di rantau ini agak boleh anggap sebagai masih lagi belum terpisah sepenuhnya. Dan dia menjadi lebih teratur, lebih moden, lebih scientific apabila munculnya kedatangan orang Barat, khususnya British. Kalau saya melihat British di sini, dia mula menyusun semula sejarah di rantau ini. Contohnya di Tanah Melayu kita lihat banyak sarjana ataupun biasanya bukan sarjana, mau kepada pegawai-pegawai kerajaan yang menulis tentang sejarah, sejarah di Tanah Melayu, Melaya ketika itu. Contohnya Winstead pernah menulis tentang History of Melaya, antara buku yang agak terkenal pada satu ketika dulu tentang bagaimana dia menulis tentang sejarah Tanah Melayu, orang Melayu di Tanah Melayu. Begitu juga dengan British Malaya oleh Frank Swettenham, dan juga History of Malaya dan Never oleh Moonhead, antara yang menulis. Jadi dominasi penulisan itu sudah ada bibit-bibit penulisan secara saintifik dan juga teratur, dan nampak sejarahnya bagi rantau sinilah ataupun di Malaysia ini kalau kita lihat. Dan ini tidak terkecuali kalau kita melangkah lebih mendalam ke sebelah Borneo, khusus negeri kita Sarawak itu sendiri, dia tidak terkecuali dengan perkembangan penulisan saintifik ini secara teratur, secara kronologi, dan ada bentuk-bentuk sejarahnya yang kita lihat sebagai relevan dan juga boleh diiktiraf sebagai karya-karya yang membentuk sejarah yang boleh anggap sebagai besar ataupun penting dan menyumbang kepada sejarah Sarawak. Kerana selepas kedatangan Brooke, penulisan sejarah di Sarawak itu mula dikemas-kinikan, khususnya menumpukan soal pemerintahan Brooke itu sendiri. Yang terawal yang boleh saya lihat itu adalah karya dihasilkan oleh pegawai juga pegawai Brooke, iaitu Benfire dan dua orang, ada dua saya tak ingat nama beliau itu sendiri, menulis tentang the Two White Raja, history of Sarawak under Two White Raja. Bedingfield dengan saya ingat nama penuh dia ada dua penulis di situ. Dia adalah pegawai British, dia pegawai Brooke, menulis tentang sejarah awal kedatangan James Brooke ke Sarawak sehinggalah kepada awal abad ke-20, sekitar 1900, lewat abad ke-19, penulisan dilakukan oleh History of Brooks ini, dan dia diteruskan oleh karya-karya lain macam Richmond menulis The White Raja, History of Sarawak from 1841 to 1940. Jadi tema-tema tentang Brooke itu mula menonjol ketika itu dalam penulisan itu sendiri. Dan juga
yang awal juga, antara yang awal juga saya boleh lihat di situ adalah Hugh Low, juga seorang pegawai Brooks ya, sebelum dilantik sebagai residen di negeri Perak, adalah Hugh Low. Dia menulis tentang Sarawak in Habitat and Production. Walaupun buku ini bercampur bau lah dengan taklah sejarah sepenuhnya, tapi keadaan, menceritakan dengan keadaan tempatan ketika itu. Dan banyak lagi lah buku-buku, kalau saya cerita ni mungkin tidak begitu makan masa lah kalau kita ni cerita satu persatu buku ini. Dan even kalau kita lihat bahawa Reni Sarawak, Reni pertama Sarawak, Reni of Margaret itu sendiri, menulis tentang diri beliau, kehidupan beliau di Sarawak, My Life in Sarawak. Kalau kita lihat buku di sebelah kanan itu, Reni of Margaret of Sarawak yang pernah menulis tentang bersama dengan Charles itu, dan dia telah menghasilkan sebuah buku tentang kehidupannya di Sarawak sendiri. Jadi pada awal asalnya kalau kita lihat bahawa penulisan peringkat zaman Brooks ini dia dilihat sebagai dominasi orang Barat. Ini kita lihat dalam penulisannya. Bagaimana orang tempatan, hanya saya boleh kenal pasti ada satu saja keluaran masyarakat ataupun orang tempatan tentang sejarah Sarawak. Itu pun ditulis dalam sekitar tahun 1930-an oleh seorang bekas pegawai, ya, pegawai kerajaan Sarawak, iaitu Rakawi Yusof. Dia seorang yang prolific lah kalau penulisan buku-buku. Dia pun menulis novel, ya, novel Melati Sarawak dan sebagainya. Dan juga selain dia Melati Sarawak, dia juga menulis tentang hikayat Sarawak. Ini merupakan dikatakan buku sadoran, sadoran kepada buku awal, iaitu History of Sarawak under Two White Raja. Kita lihat bahawa sudah ada, ya, takers di kalangan orang tempatan menulis, ya, kalangan terpelajar, sebab ketika itu golongan terpelajar Sarawak yang pandai menulis, yang mula mengikut disiplin sejarah moden ini mula kelihatan di kalangan orang tempatan, tapi tidak ramai seorang. Iaitu saya boleh kenal pasti di sini adalah Rakawi Yusof, ya, penulisan hikayat Sarawak itu sendiri, ya. Dan buku ini juga telah dalam bahasa Jawi dan ditranslasi oleh Dr. Nodia Aci, ya, adalah translasi dari translasi di UM ataupun Universiti Melaya, penerbitan beliau. Dan kita terus kepada selepas merdeka. Apa yang berlaku selepas merdeka itu sendiri, penulisan tentang sejarah Sarawak itu di kalangan orang tempatan itu masih lagi tidak begitu banyak, tidak ramai, ya. Hanya yang boleh kita bagi kredit, ya, kepada seorang fotografer. Kalau kita lihat bahawa Hu Achun, ya, beliau ini banyak merakam sejarah itu, menulis gambar beliau dan ada caption, dan menulis buku, karya-karya beliau, dan banyak volume. Kalau saya rasa Perpustakaan Negeri Sarawak menyimpan dia punya koleksi tersebut, ya, Hu Achun ini. Dan dia telah melakukan kerja ini sebelum Sarawak merdeka ataupun pembentukan Malaysia lagi sudah ada. Kalau kita lihat dia punya idea itu sudah ada di ketika itu, tentang Achun ini, tentang buku dia banyak, tapi mau menaratif lah, dia mau pada merakam peristiwa-peristiwa tertentu zaman British khususnya, dan juga zaman pendudukan zaman Sarawak di bawah kolonial British, ya, kalau kita lihat di situ. Dan penulisannya terus sampai merdeka. Dia ambil gambar dan banyak bergambar. Buku-buku dia ini menarik. Kalau kita lihat buku dia satu, boleh kredit kepada beliau dalam merakam sejarah itu dalam bentuk gambar dan juga penulisan. Penulisannya dia taklah banyak, tetapi memberi juga info-info tentang sejarah yang zaman British, ya, kalau kita lihat di situ. Dan sudah pastinya kalau kita lihat bahawa penulisan sejarah itu masih dominasinya adalah masyarakat ataupun orang Barat ataupun scholar Barat itu, yang termasuklah Australia lah, kalau kita lihat itu dominasi penulisan. Awal-awal diambang kemerdekaan Sarawak, kemerdekaan ataupun pembentukan Malaysia, sehinggalah Malaysia dibentuk, kita lihat bahawa wujudnya beramai, ya, sekolah-sekolah Barat ini muncul.
Contohnya kalau kita lihat sebelah kanan itu warna hijau itu, nama-nama sebahagian nama yang saya boleh rakam ramai lagi yang menulis. Contohnya Brandon Mullen Story of Sarawak misalnya. John Rowling ini biasalah kalau ayah kita dulu zaman saya tak ada membaca buku ni Kalau zaman 60-an tu masih ada buku John Rowling akademik tentang penulisan sejarah ini Graham Irwin The 19th Century Borneo, dan buku ini pernah diterjemah dalam bahasa Melayu oleh DBP Graham Irwin. Ini dia adalah bekas pensyarah di Universiti Melaya, Jabatan Sejarah Universiti Melaya. Dan yang juga terkenal, yang begitu famous buku dia juga adalah Pringle, Robert Pringle, Raja and the Rebels, The Iban of Sarawak under the Brooks Rule. Ini antara yang dikatakan penting dalam apabila melihat sejarah Sarawak. Dia juga melihat tentang bagaimana Sarawak itu diperintah oleh Brooks dan bagaimana Brooks berdepan dengan penduduk di Sekerang, Saribas, terutamanya orang Iban itu sendiri kalau kita lihat. Dan menarik dia bagaimana dia membincang tentang penentangan rentap, penentangan banting, gumbang dan sebagainya. Pringle ini dalam buku beliau. Dan buku beliau ini diulang cetak oleh Unimas. Unimas sudah mencetak boleh kaitkan dengan Sarawak adalah mendiang kalau Starling. Beliau seorang New Zealand, orang New Zealand, dan hasil karya akademiknya munculnya Britain Brooks Brunei. Kalau kita lihat satu kajian, saya ingat master dan PhD beliau dan diterbitkan, antara yang boleh direfer bagaimana kita melihat tentang zaman bagaimana Brooks itu menjadi raja dan juga menjadi mendapat wilayah besar Sarawak macam seperti hari ini. Dan era selepas merdeka itu juga penulisannya mula diminati pula oleh sahabat kita, saudara kita dari Semenanjung, kita Melaya lah, dan juga Sabah kalau kita lihat, di mana yang dikatakan ni khususnya tahun 70-an 70-an kalau kita lihat, dan juga 60-an, buku-buku macam Buyung Adil, satu buku daripada karya beliau, dia memang banyak menulis tentang sejarah negeri-negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Dia tulis antara buku dia adalah orang Semenanjung, sejarah Sarawak itu 1974. Dia ada buku dia, saya pun ada menyimpan buku beliau dengan saya, ada di meja, mungkin sudah saya simpan. Dan lain-lain penulisan yang tidak ada nama di situ, saya lupa tadi, adalah Sabiah Osman, seorang lagi yang menulis tentang, tapi dia banyak pada Sabah, tapi dia ada juga bincang tentang Sarawak. Buku yang berbentuk populis dibuat oleh S.H. Al-Atas, Habib Al-Atas, yang bertajuk Kenapa Rosli Dobi 3 Hero Sarawak dihukum bunuh. Ini antara buku yang dihasilkan tentang penyerahan, inti penyerahan, dan juga benar menulis tentang buku politik dan juga sejarah, iaitu Sarawak kepada siapa nak diserahkan. Salah seorang lagi sarjana tempatan daripada Sabah yang pernah menulis tentang Sarawak, tapi dia mau pada Sabah Sarawak lah, bukunya respond to Sabah and Sarawak respond to Federation of Malaysia, ditulis oleh James Ong Kili. Beliau merupakan pensyarah Jabatan Sejarah dan orang Sabah, pernah menulis tentang respon penduduk tempatan terhadap Malaysia, itu James Ong Kili. Antara buku yang menarik kalau kita lihat, dan juga banyak buku-buku lain. Dan juga tentang, bila bicara tentang pembentukan Malaysia, Muhammad Noor bin Abdullah, salah satu buku terbitan DBP tahun 1974-79, antara yang menerbitkan buku-buku tentang pembentukan Malaysia, termasukkan Sabah dan Sarawak ke dalam persekutuan Malaysia. Ini antara penulis yang saya boleh jelmakan dalam konteks ini. Dan ketika itu
tahun 70-an sudah ada saranan tentang untuk menulis semula sejarah Sarawak, ya, sejarah Sarawak berdasarkan bahan-bahan yang baru ditemui, ya. Ini saranan daripada sejarah seperti James Ong Kili. Beliau pernah menyarankan supaya to rewrite, ya, untuk menulis semula sejarah Sarawak, kerana penulisan sebelum ini more kepada Western centric. Jadi dia cuba melihat bahawa penemuan-penemuan baru boleh mengubah dan juga menyusun semula sejarah itu supaya tidak lebih pada Western centric. Kalau kita lihat buku-buku barat itu dia more pada Western centric, yang cuba meletakkan orang barat itu di atas penulisan daripada orang tempatan. Jadi James Ong Kili antara yang menyarankan tentang hal ini, ya. Dan selain daripada beliau, Ahmad Bostamam, seorang dia bukan orang Sarawak tetapi orang Melayan, pernah menjadi editor saya ingat Sarawak Gazette, ya. Dan juga menyarankan agar penulisan Sarawak terutama tentang anti penyerahan di kemas kini, sebab dia berdasarkan sumber-sumber lisan yang banyak ketika itu. Ketika itulah 70-an, ya, ramai tokoh-tokoh anti-session itu masih lagi hidup ketika itu. Jadi dia sarankan perkara ini diwujudkan, ya. Dan kalau kita lihat bahawa saranan ini membawa kepada perkembangan baik, ya, disambut oleh anak-anak Sarawak, ya. Antara yang saya boleh kena pasti antara nama yang awal menyambut seruan ini ya Yusuf Peter Hatton, ya. Saya ingat dia orang boleh dianggap orang barat tetapi telah menetap di Sarawak lama, kahwin dengan orang tempatan. Dia banyak menulis, ya. Dia pernah menulis tentang, tapi dia menulis bukan bentuk buku tapi mau pada artikel dalam Sarawak Gazette. Dia banyak tulis Yusuf Hatton ini. Tapi memang ramai tak kenal beliau. Waktu saya dulu membuat latihan ilmiah, saya PE dulu, sarjana, sering juga terserempak dengan beliau. Beliau mundar-mandir, di arsip dan menulis, ya. Ketika itu di museum Sarawak. Dia banyak juga datang sana untuk menulis, mengambil bahan dan sebagainya. Dan dia pernah menulis tentang anti-session tahun 1974 dan berterusan, ya, penulisan dia berterusan sehinggalah beliau meninggal dunia. Sehingga dia meninggal dunia sekitar 1950-an tentu. Yusuf Hatton ini, Yusuf Peter Hatton, ya. Yang pernah mula dia mungkin New Zealand, seingat kalau saya lah, kalau tak betul boleh betulkan saya di situ tentang Yusuf Hatton itu, penulis itu. Dan selain dari Yusuf Hatton, kita lihat bahawa sekitar 1920-an, 80-an munculnya karya Datuk Sanif Said, sekarang Datuk lah, pernah menulis satu, dikatakan antar karya yang terbaik, ya, kalau kita lihat tentang Sarawak ini adalah buku diterbitkan hasil karya master beliau, Datuk Sanif Said, itu Meli Politik in Sarawak 1956-1966, ya. Pernah diterbit oleh dan selepas itu diulang cetak oleh Unimas sekitar tahun 2000 something, penerbitan Sanif Said ini. Beliau seorang yang prolific lah pada ketika ini. Kalau kita tahu, dia banyak menulis buku lah. Kalau kita lihat antara bukunya sebelah kanan, ya, antara bukunya tentang Melayu Sarawak, sejarah yang hilang antaranya, dan juga tentang 22 Julai 1963 dalam sejarah Sarawak, antara buku. Dan terbaru ni bukunya tentang Santubong, ya. Dari Santubong saya tahun lepas dia punya buku Datuk Sanif ini, ya. Orangnya memang Presiden untuk YBMA, ya, Yayasan Karya Melayu, saya ingat, dan juga banyak menulis, ya, tentang Sarawak ini. Selain daripada Sanif Said ini, saya utarakan antara yang tahun 80-an. Kalau 80-an ni, siapa yang hidup 80-an dia tahulah Chang Pat Foh pernah menulis tentang beberapa karya tentang hero dan banyak buku lah. Dia ni banyak tahun 80-an dia banyak tulis buku oleh Chan Pat Foh ini tentang pejuang Sarawak, Legend of History of Sarawak, Land of Freedom, banyak lagi buku-buku beliau. Dia aktif dia lebih pada 80-an. Ini antara yang saya boleh tengahkan, ya. Selain dua penulis ini, terdapat juga penulis Sarawak yang lain, ya, yang menulis tentang Sarawak itu sendiri. Ini kita
Saya dilihat dia juga disumbangkan dari masih juga orang Semenanjung juga berminat tentang hasil karya Sarawak ini dan juga karya orang Barat. Sebelum itu saya masuk sebelah kanan itu boleh nampak, mungkin harap tidak boleh nampak lah, tapi kecil nama-nama di situ. Antara yang saya boleh senaraikan nama-nama yang saya katakan sekitar tahun 80-an sehinggalah ke abad ini, 20 abad ke-21 ini, nama penulis tempatan yang muncul ketika itu untuk menulis. Saya tak payahlah nak sebut dia punya buku tu banyak sebenarnya, macam John Chin banyak tulis tentang orang Cina, sejarah orang Cina ya. Said Mohidin antara yang merupakan seorang wartawan dan dia pernah menerbitkan satu buku lah tentang pemberontakan Brunei di Limbang. Ini buku agak baru jugalah. Antara yang prolific juga seorang ahli-ahli akademik ialah Nodi Aci. Aci ini sejak 90-an dia banyak menulis tentang wanita Sarawak dan juga anti-Sation. Dia banyak tentang Rosi Dobi, ini dia punya bidang area Nodi Aci ni dia, dan juga dia seperti saya katakan tadi dia terbit tentang Hikayat Sarawak ya, yang dihasilkan oleh Rosti Dobi ini. Seorang lagi akademik Dr. Hu Hui Ling, anak Sibu seorang yang juga menulis banyak ya. Dia bercampur lah, ada kadang-kadang dia banyak menulis tentang Semenanjung, sejarah di Semenanjung dan juga di Sarawak, dan karya asalnya tentang orang Cina di Sarawak, dan mula berubah kepada bincang tentang pembangunan sosial di Sarawak, dan juga satu lagi adalah komunis. Ini dia punya kepakaran ya. Dia masih lagi menulis dalam bentuk buku dan juga artikel yang ditulis oleh Hu Hui Ling ini ya. Jeneril Amir pernah menulis, seorang wartawan sekarang Datuk ada Jeneril Amir, dia mau kepada ada dua karya konsep saya, dia pernah bagi saya. Satu adalah Rosi Dobi, pernah tulis beliau, dan juga satu lagi Abang Mustafa, mau pada tokoh-tokohan lah. Lain-lain tokoh Hasbi Sulaiman, satu buku dia tentang Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, dan John Ritchie, seorang lagi yang banyak menulis tentang buku Sarawak itu. Dia banyak menulis tentang beberapa perkara tentang dia bercampur politik juga, kadang-kadang dia menulis ya. Temenggung Ayung Lawiju antara dia tulisan beliau, dan tentang Baram pernah dia tulis, dan sejarah Baram dan sebagainya. Julita Lim Sau Hua, dan juga saya masuk Gabriel Tan. Dua ni banyak menulis tentang pendudukan Jepun di Sarawak. Lain-lain Bilcher Bala, dia banyak menulis tentang Brunei, tapi ada sedikit tentang MA63 dan sebagainya. Salam bin Ahmad, satu penulis yang menulis satu je buku tahun 90-an. Saya menyumpah buku beliau. Dia hanya menulis buku tentang tokoh penting anti-Sation, iaitu Datuk Petinggi Abang Abdillah. Satu buku dia. Lepas tu dia tak ada satu dia yang buku dia. Casey Jong, dia mau pada SUPP. Dan berapa lagi lah Dr. Habib ya, pernah menulis tentang Limbang dan sebagainya. Ini bukan penulis-penulis Sarawak yang saya boleh utarakan ya, yang prolific, yang menghasilkan banyak buku-buku penulisan tentang Sarawak ya, kalau kita lihat. Manakala penulis Barat juga tidak ketinggalan ya, mereka menulis J.A. Walkers dengan power-powersnya ya. Michael Lee ini dari dulu tahun 70-an pun dah ada, dan sampai sekarang dia menulis juga tentang Datuk and Dayak something. Dia pernah tulis tentang Agreement Malaysia. Bob Rich, dia Datuk Mustafa. LHW Rich tentang Name of Brooks, dan juga Poret mau kepada pentadbiran British di Sarawak, dan Kate Rich Lockhart, dia pernah menulis buku tentang kucing tentang kucing, dan lepas itu dia banyak menulis tentang orang Puchau di Bintangong, di Sibu, dan juga di beberapa tempat di tengah Sarawak. Ini antara penulis-penulis yang Barat yang menulis ya. Penulis lain yang kalau kita lihat di situ adalah Sabir Osman, Ranjit Singh. Ini adalah penulis dari Semenanjung dan Singapura.
Ranjit Singh Oing Yat Chin banyak tentang pendidikan dan juga pendudukan Jepun. Antara yang terbaru juga adalah Hashim Fauzi Yaakob tentang orang Melayu, dan juga orang Singapura pun terminat juga tentang Sarawak ini ya. Contohnya Naimah S. Talib tentang pentadbiran Brooks, ya, pentadbiran British di Sarawak. Ini antara nama-nama yang saya boleh lontarkan. Banyak lagi actually nama-nama yang terlibat dalam penulisan ini ya. Dan mereka ni adalah golongan orang lama lah, generasi lama yang bekal pada sejarah dan sebagainya ya. Jadi secara umumnya tema-tema yang boleh saya garap dalam penulisan mereka, contohnya anti-session, jerahan yang paling banyak lah kalau kita lihat dalam sekitar penulisan, sama ada Rosie Doby, sama ada anti-session dan sebagainya. Dan juga era-era lewat abad 1990-an banyak tentang pendudukan Jepun, dan juga contoh Bob Rich ini banyak, Judy Lim tadi banyak menulis tentang itu, dan juga satu lagi Gabriel Tan dia juga tulis tentang itu, tetapi juga menulis tentang pengalaman beliau sama konfrontasi ya. Pembentukan Malaysia satu tajuk yang begitu popular lah. Ramai yang berminat menulis buku-buku tentang, khususnya dalam bentuk artikel kalau kita lihat. Dia tidak dalam bentuk buku lah, banyak pada bentuk artikel tentang pembentukan Malaysia itu sendiri ya, dalam penulisan ini ya. Dan tidak terkecuali juga ada penulisan berbentuk novel sejarah. Yang saya boleh ketengahkan adalah antara yang pernah menerbitkan ini tahun 2001, saya ingat, Abang Saifuddin Abang Bukhari ya. Inilah famous buku tentang Rosie Doby ya, banyak dirakam sebagai novel, Rukun Berdarah. Dia kata ini dia punya novel dia lah, ataupun penulisan karya sastra dan juga Amir Hamzah Al-Qadir dengan dia bukan orang Sarawak sebenarnya, tapi dia pernah menulis tentang Aku Lelaki Bernama Rosie. Jadi pengkisahan tentang novel ni banyak tentang pendengar sebagai bersekitar dengan Rosie Doby, sebab dia ada tokoh penting dalam anti-session ni, dan juga tokoh yang begitu minat banyak penulis untuk melihat beliau tentang Rosie Doby ini. Okey, kita berbalik kepada masa ini masa kini ini. Tadi kita melihat masa lampau berbagai nama-nama yang saya utarakan yang begitu memberi contribution besar dalam penulisan, sama ada orang Sarawak sendiri, orang Semenanjung ataupun orang Barat sendiri. Dan bagaimana pula keadaan penulis-penulis muda Sarawak? Ini agak kurang berlaku. Kurang berlaku di kalangan anak muda. Ini saya akan maklum, akan bagi sebab mengapa ini berlaku. Dan sepanjang saya penelitian saya tentang penulisan terkini, maksud saya terkini 5 tahun ke belakang, sejak tahun 2018 sehingga ke hari ini, buku-buku yang saya boleh dapati penulisan bentuk sejarah dan ada setengah tu separa sejarah, yang terbaru adalah tulisan terbitan UPM oleh Abang Naruddin Zanorin dan juga Syahrul Razid Sarbini yang menceritakan tentang Merpati dan Permaisuri 2022. Ini antara bukunya. Dan juga yang juga tidak begitu terkecuali dalam hal ini adalah tulisan 3 tokoh penting dalam 3 penulis penting dalam penulisan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak 80 tahun meniti waktu. Ini tulisan ahli-ahli persatuan itu sendiri ya. Pemimpin tertinggi mereka iaitu Ahmad bin Sabu, Muhammad Zain, Abang Ismail dan Samsul bin Muhammad Moshidi Bujang, antara yang terlibat dalam penulisan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak 80 tahun meniti waktu. Dan seperti saya katakan tadi, buku karya penulis Sarawak ini dia tidak lebih kepada penulis hotai yang menonjol. Kalau kita lihat macam Sanif Said tadi, dia berterusan Datuk Sanif dia berterusan dan menerbitkan buku Santubong, salah satu saya sebutkan tadi.
dan daripada buku Anti-Session tu kepada Sentubung dan banyak karya-karya sastra yang suka. Jadi kita lihat bahawa nak melihat kepada generasi yang baru itu, dia tidak begitu nampak sangat penonjolannya. Penulis-penulis tidak menonjol menulis sejarah yang diterbitkan, khusus bentuk buku lah kalau kita lihat ya. Dan mereka ini bukan bermakna bahawa tiada langsung penulis-penulis muda yang menulis tentang sejarah. Mereka tak nampak ya. Sebab kalau kita melihat kepada penulisan itu, mereka banyak menulis di kalangan pelajar universiti. Mereka yang terlibat dalam jurusan-jurusan sejarah misalnya, khususnya di Universiti Melaya, di UKM, di USM, di UMS, di UPSI ya. Mereka ini menulis ya, mengikut pengajian sejarah, dan mereka itu diberi dia mempunyai compulsory ataupun kewajipan untuk menulis dalam bidang sejarah ini. Membentuk dipanggil kalau di universiti dipanggil latihan ilmiah lah, kata kita lihat situ. Sebab di situ saja itu merupakan dia punya tu requirement. Kalau tak terbit itu tak terbit pula. Kalau tidak menulis, bermakna mereka tidak dapat graduate. Jadi untuk hal ini kebanyakan bersifat akademik penulisan mereka, dan juga untuk mendapat ijazah. Sebenarnya ramai ya anak-anak Sarawak ini yang mengikuti sejak dululah. Kalau kita kumpulkan daripada awal itu, penulisan seperti Datuk Sani pun asalnya juga daripada pelajar sejarah, dan juga beberapa tokoh lain ya. Kita lihat bahawa banyak, Noordin Aci juga, Ho Hui Ling juga adalah pelajar-pelajar sejarah dulu yang menulis tentang Habib ya, Habib Bourguiba juga antara yang menulis. Mereka adalah asalnya adalah penulis, tapi mereka tidak ramai yang muncul untuk meneruskan kajian ini. Itu kita lihat bahawa kalau mereka memasuki era penulisan ataupun pengajian, mungkin mereka akan terlibat dengan penulisan sejarah ini. Jarang ya kalau kita lihat karya-karya mereka ini telah diterbitkan. Kebanyakan anak Sarawak yang lulus dan bergraduasi dari universiti tidak mempunyai cita-cita untuk menerbitkan kajian mereka. Mungkin kerana mungkin kerana mereka itu merasa tidak tahu tempat mana diterbitkan. Ini kerana mereka menjawat jawatan dalam sektor pekerjaan bukan akademik, tidak lagi menumpu soal sejarah. Ini antara yang menyebabkan mereka terputus dalam penulisan sejarah itu di kalangan pelajar-pelajar universiti ini, khususnya jurusan sejarah. Hal ini menyebabkan bertahun-tahun banyak kajian sejarah Sarawak hanya disimpan dalam gedung-gedung ilmu pengajian tinggi seperti di UM, seperti di UKM ya. Contohnya saya ambil daripada contoh, saya meneliti penerbitan anak-anak Sarawak khususnya, cara anggarannya di program sejarah UKM, hasil kajian ilmiah, latihan ilmiah dihasilkan oleh mereka terdapat 54 buah hasil kajian ilmiah dihasilkan oleh anak-anak Sarawak sejak tahun 1972 sehinggalah 2019. Ya, ini termasuklah master, bachelor, sarjana muda, master dan PhD ya, ini 54. Ini di UKM. Kalau di UM lagi banyak sebenarnya. Saya tidak ada statistiknya, tapi saya beranggapan saya pernah bekerja di UM, saya boleh mengenal pasti anak-anak murid saya juga terlibat dalam penulisan sejarah ini. Jadi banyak mereka kumpul situ. Kalau ada usaha-usaha tertentu seperti pustaka misalnya, kalau boleh bekerjasama dengan pihak universiti untuk menerbit supaya karya-karya anak muda ini dapat dikembangkan dan juga dipaparkan, tidak hanya disimpan di gedung-gedung ilmu yang tidak diketahui. Ini kita lihat bahawa usaha-usaha untuk meningkatkan penulisan mereka dalam hal ini. Hanya sebahagian daripada penulis muda terlibat dalam menguatkan kajian mereka. Ada setengah lah kalau kita lihat bahawa terlibat dalam penulisan sejarah ini ya. Hanya sebahagian daripada penulis muda ini terlibat dalam menguatkan kajian mereka dalam kajian artikel lah.
tidak ramai ya. Antara yang saya boleh kenal adalah anak seorang lulusan daripada Sabah ya, UMS, iaitu Suzan Attar, pernah menulis tentang Sarawak ME63 ya. Dia thesis dia pernah menulis thesis dan juga menerbitkan, tetapi di situ sajalah kalau kita lihat, dan dia terbit dalam dia menerbitkan beberapa artikelnya dalam jurnal-jurnal akademik di Sabah macam Journal Archaeologies, dan juga pernah juga seorang lagi anak Sarawak iaitu Angelina Ansley pernah menulis tentang banyak tentang sejarah Bidayuh dan sebagainya, itu kajian. Dan satu lagi adalah kalau di UKM ada seorang anak muda juga di kalangan anak Sarawak ya, iaitu Rosa nama dia pernah menulis juga tentang. Jadi dia adalah nama-nama impian. Mereka ni hanya menulis setakat akademik. Kalau dah bekerja tu dia akan senyap dan tidak melakukan usaha-usaha untuk penerbitan ataupun penulisan lagi, sebab mereka akan menumpukkan soal kerja, keluarga dan sebagainya. Jadi kita lihat ini terputusnya generasi itu sendiri, generasi muda untuk meneruskan kajian penulisan sejarah itu sendiri. Itu tadi adalah tentang pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi ya, kalau kita lihat di UKM dan sebagainya. Bagi anak-anak sekolah pula, kita lihat bahawa mereka juga didedahkan ya, mendapat pendedahan tentang penulisan sejarah ini, khususnya adanya pertandingan isi oleh Persatuan Sejarah Malaysia. Baru-baru ini ya, kalau kita lihat bahawa Persatuan Sejarah itu telah mewawarkan apa itu dianggap sebagai pertandingan menulis isi ya. Dan untuk makluman para dia ada 3 kategori ya, dan makluman kepada setiap pendengar ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat bahawa persatuan itu setiap tahun ya dia adakan. Tahun ni pun ada, tahun lepas pun ada. Tahun lepas dia temanya adalah tentang Perdana Menteri Malaysia. Dia ada tiga kategori, iaitu pertama adalah sekolah rendah, sekolah menengah dan juga peringkat awam. Awam ni termasuk universiti dan sebagainya. Jadi ini yang boleh disertai ya. Dan saya juga mengucap berbanyak-banyak tahniah kepada anak Sarawak juga kerana kali ini untuk kategori sekolah menengah ya, sekolah menengah, sekolah dari Semarahan ya, memenangi tingkat penulisan sejarah yang memenangi penulisan esei sejarah ya. Dia mendapat nombor 1 ya, kalau kita lihat untuk sekolah menengah. Jadi tahniahlah kepada mendengar ni cikgu daripada Kota Semarahan, sehingga saya tak lupa nak bawa buku tentang. Jadi mereka sudah diterbitkan ya. Dia punya esei itu dah diterbit 3 orang untuk anak-anak Sarawak ketika itu telah menang peringkat pertama. Jadi tahniah. Jadi kita lihat bahawa anak Sarawak ni punya potensi ya untuk menulis. Tetapi avenue dia kemungkinan setakat itu sajalah. Mungkin boleh kita fikirkan bagaimana untuk mengembling penulisan-penulisan sejarah itu sendiri. Selain daripada itu, kita lihat peringkat sekolah rendah, saya ingat rendah konsep saya, juga ada anak Sarawak menang, tapi saya ingat peringkat nombor 2 atau nombor 3 konsep saya. Dia pada sekolah Sibu, saya ingat antara sekolah di Sibu ya, yang menang dalam pertandingan. Jadi kita lihat bahawa ada keupayaan anak-anak Sarawak untuk menulis itu sendiri. Tetapi itulah, dia mungkin mati di situ saja dan tidak diteruskan untuk penulisan yang berikutnya untuk memantapkan penulisan-penulisan sejarah, khususnya tentang sejarah Sarawak itu sendiri ya. Inilah antara cabaran dan juga cabaran yang saya tengahkan yang membawa kepada masalah ya, kalau kita lihat. Saya soal peribadi tadi, kita soal peribadi sebab maksudnya di sini adalah kerana mereka lepas belajar itu mereka tidak akan menulis lagi sejarah sebab mereka akan menumpukan pekerjaan mereka, sama ada mereka itu sebagai pegawai kerajaan, sebagai kurator dan sebagainya lah, tapi mereka tidak akan menulis lagi ya lepas itu. Jadi itu antara
cabaran besar bagi, sebab mereka ada talent tu, ada bakat tu ada, tetapi yang menghadkan mereka itu adalah kemampuan untuk mereka untuk menulis itu agak terbatas, sebab selepas itu mereka bekerja dan tidak meneruskan penulisan tersebut, ya. Dan juga satu lagi adalah agak terhad, badan penggiat sejarah di Sarawak itu, walaupun kita adalah persatuan Malaysia, persatuan sejarah Malaysia cawangan Sarawak, kita lihat mereka juga menganjurkan beberapa pertandingan esei pernah dibukukan oleh salah seorang cikgu sekolah Saint Teresa, saya ingat, pernah menerbit buku-buku tentang esei ini. Ini merupakan satu yang boleh kita puji, usaha-usaha persatuan NGO ini untuk mengembangkan sejarah Sarawak itu sendiri dalam konteks ini, ya. Jadi hanya itu je lah, tak banyaklah persatuan-persatuan yang boleh menggerakkan itu. PSM antaranya ada, tetapi dia terhad di situ, dan mungkin usaha ini harus digembling dan diperkasakan lagi untuk penulisan yang bukan setakat isi. Kalau kita lihat, dan badan-badan ini juga sponsor, ya, sponsor dari segi penerbitan buku, buku-buku anak-anak generasi ini tentang sejarah. Mereka ini mempunyai pandangan berbeza tentang sejarah dan menanam sikap, dan ini memberikan mereka satu keyakinan untuk menulis. Itu kita lihat bahawa kerjasama untuk menerbit buku karya mereka, khususnya dari kalangan pelajar-pelajar universiti yang sudah ada kajian-kajian mereka, boleh diusahakan, dan juga mungkin kolaborasi dengan pihak universiti untuk melahirkan buku-buku, memperbanyakkan karya-karya sejarah itu perlu ditingkatkan lagi, ya. Dan juga agak kekurangan satu lagi selain daripada NGO, kalau kita lihat bahawa institusi pengajian tinggi di Sarawak itu, saya rasa kalau tak silap saya, tidak ada apa dipanggil sebagai jabatan sejarah. Ini perlu ditekankan juga, kerana di setiap universiti di dunia, hampir semua, ya, kalau even di UK, di negara maju, di UK, di Oxford, di Cambridge, Harvard, ya, Cornell, even di beberapa lagi universiti lah, Barclays, di Jepun, di Tokyo, di Peking, mereka itu mempunyai reputasi tersendiri tentang sejarah, sebab mereka sudah ada jabatan sejarah sendiri, ya, untuk memperkuatkan sejarah. Sebab sejarah itu penting dalam jati diri masyarakat itu. Itu kita lihat bahawa itu berkembang di India, even di India pun banyak penulisan jabatan-jabatan sejarah di institusi tinggi. Even di Malaysia itu sendiri, hampir semua negeri, termasuk Sabah sendiri, itu sudah ada jabatan sejarah. Hanya di sebelah kita ni kemungkinan ada, mungkin saya tak tahu, mungkin, tetapi sepanjang penelitian saya tidak ada satu yang badan ataupun jabatan sejarah yang boleh membantu meningkatkan minat anak-anak Sarawak ini untuk mencuba diri dalam penulisan sejarah itu sendiri, ya. Sebab sejarah Sarawak ini mempunyai banyak lagi benda yang boleh terangkan. Ini yang akan saya bincangkan kemudian, ya. Ini antara cabaran dan masalah yang timbul dalam penulisan sejarah. Dan satu lagi adalah daripada situ timbulnya minat pelajar Sarawak yang agak kurang untuk meneruskan pengajian dalam sejarah. Ini saya nampak sepanjang saya selaku pensyarah di universiti di UM utamanya dan juga di UKM, saya melihat bahawa kalau satu sesi pengambilan itu
dia mungkin 1-2 saja anak Sarawak yang nak minat di situ dan tidak ada galakan langsung terhadap mereka ini untuk mengambil bidang sejarah itu sendiri. Tidak ramai. Even di UKM ni pun boleh dikira dengan jari. Pelajar yang merupakan orang Sarawak belajar di Universiti UKM ini. Contohnya untuk UKM program sejarah tahun 1-nya ada seorang, seingat saya, seorang kedua. Dua orang. Tahun 2-nya ada 1, sehingga tahun 3 dia ada 1 juga. Jadi tak ramai dia punya minat mereka tidak ada. Dan mereka ini ada kes tertentu di mana mereka ini minat mereka tidak kepada sejarah tapi bidang lain. Ini berlaku di UKM baru-baru ini bahawa minat kurang di kalangan. Mungkin ini kerana galakan dan juga untuk terlibat dalam sejarah ini agak kurang dan mereka juga kebanyakan itu satu kemestian jugalah. Kebanyakan pelajar-pelajar ini akan memilih universiti yang dekat kat rumah mereka. Kalau dekat rumah itu lebih senang sebab mereka ni beruntung. Zaman saya dulu tidak ada ini, kita terpaksa menyeberang Laut Cina Selatan untuk meneruskan pengajian. Keberuntungan mereka tahun 1990-an nampaknya sudah ada universiti itu sendiri, jadi mereka tidak perlulah pergi jauh sama ada ke UNIMAS ataupun UPSI sebagai pilihan utama mereka lah dalam pengajian itu sendiri tidak ramai yang kita lihat. Itu antara yang kekangan dan juga masalah cabaran daripada minat itu amat kurang sedikit lah kalau kita lihat. Jadi itu perlu dilihat sebagai usaha untuk memantapkan minat mereka dalam penulisan sejarah dan juga sejarah itu sendiri. Kurangnya pelajar sejarah ini juga membawa kepada kekurangan kemahiran dan pemahaman mereka. Ini satu masalah Ini kadang kalau ini yang berlaku, hal yang membawa kekurangan penulisan bidang sejarah kalangan generasi muda. Sebab generasi muda ni lebih terikut kepada pendedahan pada media sosial. Dan media sosial ni banyak seperti TikTok ke Facebook tu lama lah, TikTok, Instagram dan sebagainya, yang memaparkan tentang kadang-kadang sejarah dipaparkan tidak betul. Dan ini akan menimbulkan masalah generasi baru tentang sejarah. Contohnya isu tentang tarikh 22 Julai misalnya, selalu banyak orang keliru dalam hal ini tetapi kuasa media sosial itu kuat berbanding the real facts itu sendiri. Jadi kita lihat bahawa mereka ini akan terdedah kepada sebagai media-media yang bukan sejarah itu sendiri. Jadi ini satu agak merisaukan lah kalau kita lihat kepada apa dianggap sebagai generasi hari inilah, tentang pemahaman mereka tentang sejarah itu sendiri Dan seterusnya kita lihat kegagalan memahami kaedah menulis sejarah ini membawa kepada mendapat maklumat atau fakta tidak betul daripada media sosial, sehingga kita lihat bahawa wujudnya pandangan-pandangan ataupun percakapan-percakapan tidak betul tentang. Jadi sejarah ini dia bukan hanya cerita, dia ada fakta sebenar dan juga sumber yang sahih untuk menentukan. Jadi generasi akan terpesong lah kalau tidak boleh anggap sebagai tidak memahami sejarah itu secara disiplin sejarah sebenarnya. Oleh itu mereka akan menggunakan hujah media sosial dalam menjadi kepercayaan mereka kepada sejarah. Ini kita lihat bahawa mereka lebih percaya pada media sosial dalam pemahaman satu perkara tersebut walaupun tidak benar, ini akan menjadi benar kalau media sosial memaparkan. Jadi ini satu perlu dilihat semula apabila
kekurangan pemahaman mereka terhadap sejarah itu satu menyebabkan mereka tidak mahu terpesong daripada fakta yang sebenarnya. Okey, saranan, kesedaran dan minat penulisan dalam kalangan generasi muda, kalau kita lihat situ. Saya cadangkan ya, kalau salah satu adalah seperti saya katakan tadi, kekurangan di Sarawak itu tidak ada satu macam badan ya, badan pendidikan jurusan sejarah ya, pusat pengajian sejarah itu tidak ada. Sepatutnya sudah ada dan sama ada ditubuhkan di peringkat pengajian tinggi atau dalam sektor kerajaan ya, seperti di Brunei ya. Brunei walaupun di UBD itu Universiti Brunei Darussalam, dia ada jabatan sejarah tetapi kerajaannya juga ada pusat sejarah. Jadi dia ada dua. Jadi pihak kerajaan negeri juga mempunyai ruang juga untuk memahami ya, untuk memperkasakan sejarah itu, mewujudkan satu sektor section tentang sejarah itu, supaya kita lihat isu-isu berkenaan dengan sejarah di Sarawak itu boleh ditangani oleh kerajaan dengan baik. Contohnya kalau kita lihat sekarang ini isu MA63 misalnya, perlu dipahami dengan lebih teliti, lebih mendalam, apakah impaknya dan menulis sejarah itu sendiri ya, supaya kita tidak tercari-cari jawapan yang kurang pasti tentang sesuatu perkara. Jadi kita lihat bahawa penubuhan-penubuhan ini di peringkat pengajian tinggi di Sarawak dan juga sektor kerajaan juga perlu ada dalam apa dianggap sebagai untuk memperkasakan sejarah Sarawak itu sendiri. Dan seterusnya peranan agensi kerajaan dan NGO. Jadi kita lihat bahawa hal ini sudah saya bicarakan tadi, bahawa Persatuan Sejarah Malaysia sudah ada peranannya dalam ini, tapi perlu diperkasakan lagi lah untuk peningkatan kesedaran. Dan Pustakaan Negeri juga telah pun melakukan usaha terbaik seperti hari ini, kesedaran tentang penulisan sejarah itu sendiri, dan boleh diteruskan dan juga diperkasakan lagi, khususnya dari segi penulisan ya, untuk membantu memperkasakan. Contohnya tadi dari segi soal mengarang tentang sejarah, isi sejarah, dan boleh dibukukan, dan juga seperti saranan saya tadi boleh berkolaborasi kerjasama dengan pihak universiti untuk menerbitkan karya-karya anak tempatan yang pernah menulis tentang sejarah Sarawak di universiti di UKM, UM itu banyak kalau disimpan saja dia tak ada digunakan ya. Jadi dia perlu peranan tertentu untuk penerbitan ya, penerbitan buku ini dalam bentuk buku tulisan-tulisan akademik mereka ini. Dan menimbulkan minat, satu lagi menimbul minat kepada pelajar sekolah orang awam tentang sejarah ya. Jadi di sini kita perlu ada fungsi agensi tadi seperti Pustaka Sarawak dan juga persatuan dan persatuan lain lah, melakukan aktiviti sejarah seperti seminar misalnya ya, seminar sama kita bincangkan ya. Biasanya di Semenanjung biasa mereka lakukan sepetang, minum sepetang ya dengan tokoh tertentu tentang zaman mereka, bagaimana zaman mereka dan sebagainya, zaman komunis, zaman pendudukan Jepun, mereka boleh ceritakan, dan ini kita boleh menimbulkan minat kepada generasi. Dan satu lagi yang harus dilakukan adalah kuis sejarah ya. Kalau kita lihat boleh dilakukan di kalangan sekolah dan sebagainya untuk meningkatkan minat mereka terhadap sejarah itu sendiri ya. Dan juga bolehlah aktiviti lain seperti sezanan Treasure Hunt satu lagi ya, yang boleh dilakukan untuk memberi minat sejarah itu sendiri. Dan juga history walk ya, di Kuching itu banyak dan juga di mana-mana lah. Kalau kita lihat di Sarawak tu history walk ni macam-macam. Macam di Semunjan ya, Semunjan pun dia punya history ataupun sejarah itu juga tidak kurang hebatnya sebab dia adalah bekas
bekas Lombong, kawasan Lombong Arang Batu kalau kita lihat di situ, dan juga di mana di situlah Alfred Russel melakukan kajian dia. Jadi Semunjan ni punya satu keistimewaan, bukan Semunjan, macam-macam tempat lagi mempunyai keunikan yang boleh kita lihat sebagai history walk yang boleh kita lakukan di di beberapa tempat di Sarawak itu sendiri, kalau kita boleh kajikan, dan juga mungkin lihat kepada trail, rentak misalnya, bagaimana kita nak menjejak trail dia punya pergerakan penentangan pada Brook misalnya, kita boleh lihat dan juga lakukan satu yang berbentuk tourism juga, dan ini akan mengimaratkan juga menyemarakkan minat terhadap sejarah itu sendiri. Selain itu juga mengadakan bengkel penulisan buku dan juga artikel boleh untuk kalangan muda. Mungkin agensi tertentu, saya rasa pustaka pernah melakukan perkara tersebut, dan ini perlu dilakukan selalu supaya kita boleh menghasilkan satu karya sejarah yang berterusan, yang luas tentang Sarawak itu sendiri. Kalau kita lihat dibuat bengkel sehari ataupun memberi dana kepada agensi tertentu, universiti untuk melakukan penulisan. Ini kita boleh, keberhasilannya penting untuk kita menghasilkan penulisan-penulisan untuk generasi akan datang. Mereka boleh terlibat golongan generasi-generasi muda ini dalam penulisan-penulisan itu. Dan satu lagi kekurangan, saya rasa bahawa kekurangan bagi golongan pendedahan mereka ni kepada venue apa yang mereka lakukan. Maksudnya di manakah ruang-ruang yang boleh mereka gunakan untuk menyalurkan idea-idea sejarah itu mesti bentuk tulisan. Ini mungkin perlu diwawarkan. Sebenarnya avenue ni banyak, ya. Kalau kita lihat di Jabatan Museum Sarawak, dia ada Sarawak Gazette, ya. Kalau nak penulisan-penulisan bentuk bentuk akademik dalam Sarawak Museum Journal. Dan saya sarankan juga dulu, kalau saya rasa tak ada lagi, kalau silap saya boleh betulkan, ya. Kalau kita lihat ada Sarawak Gazette, ya. Zaman Brook itu memang dia berbentuk surat khabar. Tapi tahun 80-an dia mula bentuk artikel. Dan ini mungkin kita boleh kembangkan supaya idea-idea orang muda ni boleh disalurkan melalui penulisan-penulisan sedemikian dalam Sarawak Gazette dan sebagainya. Kalau dululah kerana penulisan. Dulu banyak sampai 90-an saya ingat. Kalau saya banyak kolom-kolom tentang itu dalam Sarawak Gazette, ya. Dan juga saya rasa bahawa pendedahan juga baru ini YBMS, Datuk Sanif juga telah ada jurnal sendiri, iaitu jurnal terbaru beliau, jurnal YBMS, ya, jurnal kepulauan, ya. Mungkin boleh menyalurkan juga idea tentang sejarah di situ dalam hal ini. Dan juga beberapa, jadi ini ruang yang boleh mereka gunakan untuk menyalurkan idea-idea sejarah itu sendiri, ya. Dan akhir sekali kesimpulan saya boleh lihat, ya. Sebelum kesimpulan ini sebenarnya saya baru teringat ada satu ruang lagi saya cuba bagi peluang kepada penonton dan juga hadirin hari ini tentang sumber, ya, sumber digital. Sebenarnya usaha ini telah dilakukan oleh pustaka. Dia punya satu website yang kita kunjungi, ya, baik juga, kalau kita lihat dia punya dia boleh kita kembangkan, ya, dalam pustaka negeri. Dia kena jadi ahli dululah, dan kita boleh minta mohon bahan-bahan ada di pustaka. Mungkin pihak pustaka boleh ketengahkan perkara ini juga, bagaimana untuk mengakses bahan itu melalui online. Even di Semenanjung ini pun kita boleh, ya, akses bahan tersebut, ya. Dan juga lain-lain yang saya boleh cadangkan juga adalah
daripada Australian Canberra, daripada Canberra University, bukan Canberra University, Archive Canberra di Australia juga ada akhirnya, dan kita boleh akses. Setengah bahannya kita boleh akses secara pendengar sebagai terus, boleh akses. Dan juga satu lagi adalah Singapore Newspaper. Satu dia juga ada laman web. Saya tak boleh nak tunjuk situ. Laman webnya menunjukkan tentang bahan kita boleh retrieve tentang perkembangan sejarah. Even dia surat khabar Singapura lah. Tapi ada yang menyentuh tentang Sarawak. Ya, kita boleh Google ataupun kita boleh akses melalui surat khabar tersebut. Ya. Tapi tidak semualah. Tapi kebanyakannya boleh diakses kalau ke Singapura punya bahan itu. Dan juga buku-buku, buku-buku lama juga boleh diakses melalui internet archive. Itu lagi bahan yang boleh kita guna untuk penulisan sejarah itu sendiri. Yang lain itu berbentuk digital lah kalau kita lihat. Itu saja yang saya boleh katakan tentang kita boleh capai. Selain itu kita bolehlah ke Sarawak itu ada beberapa tempat lah kita boleh pergi. Pustaka repository itu memang banyak bahan sebenarnya boleh kita terokai. Selain daripada di Arsip Negara Cawangan Sarawak yang di Simpang 3, kemungkinan sudah pindah ke Bakor, Bakor di mana tu yang di tempat hospital atau Jabatan Pendidikan. Jalan situ. Demak, Doktor. Jalan Demak. Jalan Demak. Jalan diplomatik lah. Kalau lebih dikenali diplomatik. Saya rasa bahawa pustaka pun akan berpindah di sana kan, repository. Saya yang itu bangunan baru yang bersebelahan dengan Pustaka Negeri Sarawak. Ya. Oh ya kat situ ya. Mereka sudah maklum pada saya. Itu pun boleh diakses ya bahan-bahan. Okey, saya pergi ke kesimpulan itu sendiri, masa pun sudah terlalu panjang saya bercakap tentang penulisan. Perkembangan penulisan Sarawak banyaklah dikembangkan oleh Barat pada awalnya lah kalau kita lihat. Lepas merdeka baru adalah orang Sarawak itu mula melihat menulis tentang sejarah mereka lah. Namun demikian pada awal masih lagi dominasi orang, masih lagi dominasi penulis sedia ada. Maksud saya sendiri bahawa generasi muda itu agak ada tetapi dia tak nampak. Maksudnya dia bahan dia tu ada dalam bentuk latihan ilmiah seperti saya katakan tadi kalau kita lihat di situ. Dan yang menguasai pasaran ataupun gedung-gedung ilmu ini kebanyakan yang otak-otak lama lah. Macam tadi saya kata Datuk Sani itu banyak menulis. Lepas tu Nordin Archie, Hu Huiling, James Rich yang banyak menulis tentang, dia kadang-kadang dia tulis juga tiba-tiba buku dia, dan beberapa lagi lah kalau kita lihat. Dan kadang-kadang otak-otak yang sudah pencin dia akan menulis. Seperti tadi Haji Muhyiddin Said, tapi satu je lah buku dia. Dia menulis ya. Dan juga yang saya beli dulu, tak tahu ini mungkin rakaman sejarah beliau adalah, tapi buku ini terbit tahun 2005 satu hari di hari raya. Dia memuatkan pengalaman beliau dalam bentuk sejarah itu sendirilah. Kamil Salim pernah menulis. Dan banyak lagi lah kalau kita lihat bahawa rakaman pengalaman mereka itu sendiri Jadi pemuda tidak banyak berkecimpung dalam penulisan sejarah itu sendiri tetapi tertumpulah kepada bidang akademik itu tadi. Mereka juga terlibat dalam penulisan akademik lulus sekolah durasi seperti saya katakan tadi. Ada juga mereka bertanding menulis esei sejarah seperti saya kata-katanya kepada pelajar di Kemarahan, saya tak ingat nama sekolah dia. Hal yang agak membimbangkan kerana muda terlibat dalam penulisan untuk kesinambungan agak membimbangkan sebab tidak ada penonjolan kita ada generasi yang ternampak yang meneruskan legasi. Dia hanya terhenti di sekolah ataupun di
di peringkat U ataupun universiti ya. Sebab kita nak mengembangkan apa dianggap sebagai Sarawak Centric itu dalam penulisan. Permasalahan generasi ini kurang minat ya. Ini perlu kita tingkatkan tadi seperti disarankan. Jaga tuntutan bergraduasi pendedahan dan penulisan kurang mereka dapat menulis itu. Tadi saya dah cadangkan beberapa perkara untuk mempertingkatkan. Perlu digalakkan dari institusi pengajian tinggi di agensi kerajaan dan NGO. Kita lihat perlu galakkan perlu dibuat di situ sama ada menubuhkan institusi pengajian sejarah itu sendiri di Sarawak itu sendiri. Dan sebenarnya sejarah Sarawak banyak lagi boleh diterokai. Seperti saya kata di Pustaka Negeri Sarawak, repositorinya. Saya pun satu minggu pun tak cukup melihat bahan itu. Banyak bahan-bahan di repositori itu sendiri ya. Kalau nak kita akses tu bahan tu banyak kalau kita lihat di situ. Malahan itu kita lihat tadi SRR tu State Repository Reserve ya, kalau kita lihat di situ menjadi tapak dan masalahnya takers juga kurang situ. Maksud saya takers itu maksudnya yang ingin pergi dan buat pendidikan dan menghasilkan karya itu dia agak tidak ramai lah kalau kita lihat di situ. Kalau bandingkan kalau saya pergi ke PRO di Kew Garden di London itu memang arsip itu memang tidak lekang dengan orang. Setiap hari memang ada orang. Tidak ada orang hari ini. Dia penuh, selalu yang penuh kalau kita lihat. Jadi di London tu mereka pergi, sama ada yang sudah tua, muda semua pergi membuat kajian di Archive London ataupun National Archive di Kew Garden itu sendiri. Dan ini akhirnya saya harap bahawa kata-kata daripada history depend on a new generation to write a new chapter. Itu penting kalau kita lihat bahawa generasi baru ini penting dalam penulisan sejarah itu sendiri. Dan mereka cipta sejarah baru berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada di sejarah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga penulisan sejarah dapat diteruskan dengan siaran baru itu sendiri. Dia ada sinarnya, tapi kadang-kadang sinarnya dia berputik di siang hari saja. Tetapi itulah kita lihat bahawa penulisan itu tidak ada. Dia ada dia punya sinar bagi anak-anak Sarawak itu dalam penulisan sejarah itu sendiri. Itu saja pengurusi moderator. Saya serahkan semula kepada pihak moderator untuk meneruskan majlis seminar hari ini. Saya harap bahawa saya punya slide tu boleh ditontoni Tadi ada masalah dari segi menggerakkannya dan juga nak memaparkannya tadi. Itu saya, sekian, terima kasih dan saya pulang kepada pihak moderator. Okey, terima kasih Dr. Sofian. Itulah tadi perkongsian mengenai penulisan sejarah kita pada hari ini. Seperti yang saya ada soalan ni Doktor. Sebab kan kalau kita tengok sejarah, ramai budak-budak sekarang ataupun anak-anak generasi muda memang tidak berminat dengan sejarah. Sebab kalau kita lihat sebab saya dulu dekat HQ Pustaka Negeri Sarawak, kalau kita lihat kalau yang nak buat paper SPM tu sejarah, nak jawab paper je. Okey, saya campur bahasa Sarawak, bahasa Malaysia pun boleh Doktor? Boleh, saya dah hal. Okey, boleh. Okey. Kalau mereka nak buat kajian, katakanlah cikgu suruh mualah kajian tak nak pergi ke library, tentu si dak madah susah sejarah tu. Si dapat masuk katanya. Jadi saya dah sejarah yang susah, sejarah yang senang. Mun kita minat membaca, mun kita minat apa yang berlaku pada yang tahun-tahun lepas zaman datuk nenek kita, mungkin kita boleh
adeptnya pun minat dia disia. Tapi kebanyakannya yang saya jumpa apabila menolong anak-anak tu untuk mencari bahan, memang tak nyasik minat dengan sejarah. Mungkin tak nyasik didedahkan dengan cerita lama marik, ya, ataupun yalah, kita sih tahu. Jadi apa saranan doktor untuk memberi galakan kepada anak-anak di sekolah, terutamanya sekolah menengah, untuk meminati pelajaran sejarah tu? Terima kasih moderator. Untuk soalan itu memanglah sejarah ini dilihat oleh pelajar sebagai satu yang ramai tidak minat lah, hanya minat tentang sejarah itu sendiri ya. Itu yang katakan tadi bahawa yang memohon sejarah di Sarawak saja, pelajar Sarawak itu tak ramai. Seorang dua orang je ya yang apply untuk sejarah. So menunjukkan minat mereka tu tidak banyak, atau tidak ramai berminat tentang sejarah itu sendiri. Apa yang saya boleh sarankan tadi adalah seperti kita mempertingkatkan minggu sejarah itu sendiri ya. Kalau kita lihat tentang aktiviti yang mungkin akan menggalakkan mereka untuk melihat sejarah. Mungkin penulisan ya, penulisan seperti tadi kita lihat bahawa bakat dalam Sarawak ni ada. Seperti saya katakan tadi, yang menang tingkat pertama itu adalah orang Sarawak untuk sekolah menengah itu sendiri. Itu mereka bakat tu ada. Jadi mereka itu perlu didedahkan tentang sejarah dan juga aktiviti-aktiviti seperti kata-kata kuis misalnya, juga meminat tentang sejarah, dan juga fenomena yang kalau kita lihat yang beberapa bulan lepas ya, fenomena mat kilau. Itu kita lihat bahawa kalau di sini memang macam dikatakan dirasuk sejarah lah. Kita lihat bahawa mereka mula meminati sejarah ya, mula melihat sejarah itu satu yang penting ya, dan mereka mula walaupun bentuk fiksyen, sebenarnya itu fiksyen sebenarnya, tidaklah bentuk sejarah yang sebenar kalau kita lihat Mat Salleh itu Mat Salleh pula, Mat Kilau itu sendiri. Jadi kita mungkin boleh melibatkan pelajar-pelajar ni bukan setakat menulis, mungkin terlibat dengan filem-filem pendek ya, tentang sejarah itu sendiri. Ini mungkin boleh mereka menimbul minat tentang sejarah itu sendiri, penulisan filem pendek itu sendiri ya. Kalau kita lihat mungkin ada pertandingan filem pendek, sebab pelajar ni satu generasi IT, mereka itu terlibat dengan pandai ya, benda-benda sedemikian, dan juga saya rasa bahawa mereka menggunakan TikTok dan sebagainya boleh digunakan untuk memaparkan sejarah itu sendiri dalam hal ini. Saya rasa bahawa mereka ini perlu diberi nafas baru dalam bagaimana kita nak menyampaikan sejarah itu sendiri. Itu yang kita kena lihat dalam memberi minat kepada mereka itu sendiri. Penerangan satu kita lihat bulan sejarah itu juga tadi, dan filem pendek itu juga adalah satu galakan mereka supaya mereka itu menulis. Even kalau kita lihat baru-baru ini bajet kerajaan Malaysia baru ini, antara bajet adalah penulisan ataupun penghasilan filem filem patriotik yang kita lihat. Jadi itu antara elemen yang boleh kita lihat untuk meningkatkan minat mereka terhadap sejarah itu sendiri. Itu saja ya moderator ya. Okey. Saya rasa penerangan yang cukup bernas daripada doktor ya. Mungkin kita boleh sarankan kepada pihak SRR, iaitu State Record Repository, untuk menganjur pertandingan penulisan, teater ataupun drama pendek mengenai sejarah-sejarah yang terdapat di teater. Seronok ya doktor kan? Kalangan sekolah. Teater kalangan sekolah. Ya. Mungkin di sekolah Kuching dulu Kuching okey, boleh diketengahkan mungkin untuk menarik minat
Ya, untuk menarik minat pelajar-pelajar mengenali sejarah kita yang yang masih banyak hendak diterokai. Okey, saya rasa itu sahaja, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini, dan saya berharap semoga perkongsian serta informasi yang di-share oleh Doktor sebentar tadi memberi manfaat dan memberi menarik minat kepada penulis-penulis generasi baru agar boleh menambah minat mereka dalam bidang penulisan. Okey, Doktor, itu sahaja daripada pihak kami. Terima kasih kerana sudi bersama kami, dan kita harap kita akan berjumpa lagi, Doktor, di lain masa, di lain rancangan, di lain program Sarawak Author Fest. Okey, Doktor, terima kasih. Okey, sama.